Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya Ustaz Mi di dalam Segalanya Mudah, di dalam PDPC Ustaz Mi, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Apa khabar adik-adik? Lama sudah tak berjumpa. Hari ini kita jumpa, kita belajar sama-sama. InsyaAllah adik-adik, hari ini kita dapat bertemu lagi untuk pembelajaran kita bagi tajuk tingkatan tingkatan 2. Tajuknya ialah Wanita Suri Teladan Umat. Adik-adik boleh tengok di paparan ni, okey. Pendidikan Islam Wanita Suri Teladan Umat tingkatan 2 KSSM. Adik-adik ada buku teks dah? Macam mana biasa dengan Ustaz Mi sebelum ni? Dah ada? Alhamdulillah. Muka surat kita pada hari ini ialah muka surat 107. Adik-adik boleh tengok dan kita akan mulakan pembelajaran kita sekarang. Sebab Ustaz Mi tak nak buang masa, sebab tajuk kita pada hari ini agak panjang. Panjang sungguh. Tapi Ustaz Mi insya-Allah akan cuba buat sedaya upaya Ustaz Mi agar adik-adik dapat faham dan melihat nota-nota yang Ustaz Mi akan letakkan di sini agar dapat memudahkan adik-adik membezakan di antara 4 wanita suri teladan yang kita akan belajar pada hari ini, insya-Allah. Okay, adik, dah sedia? Jom kita doa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, kurniakanlah kami kebijaksanaan ya Allah dalam kami mempelajari pembelajaran kami hari ini ya Allah. Jadikan kami dikuatkan ingatan ya Allah agar kami dapat ingat segala isi penting dalam pembelajaran kami pada hari ini ya Allah. Kurniakan kami kefahaman ya Allah. Kurniakan kami dapat amal apa yang kami pelajari pada hari ini ya Allah dalam kehidupan kami ya Allah. Makbulkanlah doa kami ya Allah. Terimalah amalan kami hari ini ya Allah sebagai amalan yang berat di timbangan-Mu nanti ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Okay, kita dah berdoa, jadi kita akan dapat semangat. Sebab semangat ni datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Jadi mula-mula sekali adik-adik kita akan tengok objektif pembelajaran. Okey, objektif pembelajaran yang pertama adik-adik boleh tengok di paparan, menyatakan riwayat hidup tokoh wanita Islam. Yang kedua, menerangkan sifat-sifat utama setiap tokoh wanita Islam yang kita akan perkenalkan selepas ini. Yang ketiga, menerangkan sumbangan tokoh wanita Islam dalam menegakkan dakwah Islam. Kita tengok apa sumbangan mereka. Yang keempat, menguraikan iktibar dalam perjuangan tokoh wanita Islam ini agar kita dapat amalkan dalam kehidupan kita, insya-Allah. Okay, adik, jom kita mulakan. Okey, inilah riwayat hidup. Satu persatu Ustaz Mi letakkan di satu paparan saja supaya adik-adik dapat membezakan di antara 4 tokoh ataupun disebut sebagai wanita suri teladan Islam. Okey, jadi kita tengok yang pertama. 4 sekali Ustaz Mi letakkan agar mudah adik-adik dapat tengok, dapat pelajari, dapat bezakan, dapat bandingkan. Okey, cantik. Okey, sekarang kita tengok yang pertama, Sayyidatina Khadijah, permaisuri hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namanya ialah Khadijah binti Khuwailid, berketurunan bangsawan Quraisy daripada suku Bani Asad. Yang mana yang Ustaz Mi bolkan tu, yang itu adik-adik ambil perhatian supaya adik-adik dapat bezakan di antara keempat-empat wanita suri teladan ini. Okey, seterusnya gelaran Tahirah yang bermaksud suci maruah dirinya. Okey, perkahwinan, berkahwin dengan Rasulullah SAW pada usia 40 tahun dan dikurniakan 6 orang cahaya mata, iaitu Qasim, Abdullah, Ruqayyah, Zainab, Ummu Kalsum dan Fatimah. 6 orang. Okey, kemudian kerjayanya ialah tokoh perniagaan yang kaya dan berjaya. Dan keislamannya, orang pertama yang menerima Islam. Orang pertama yang menerima Islam, Khadijah. Dan kewafatannya, yang terakhir kewafatannya tahun ke-10 kerasulan pada usia 65 tahun. Ini riwayat hidup Sayyidatina Khadijah secara ringkas. Seterusnya kita tengok Sayyidatina Aisyah, Sri Kandi Ilmu. Okey, nama sebenar dulu. Aisyah binti Abu Bakar, keturunan bangsawan Quraisy daripada suku Bani Taimi. Gelaran As-Siddiqah yang bermaksud wanita yang berkata benar. Ada satu gelaran lagi,
Al-Humaira, putih kemerah-merahan. Putih kemerah-merahan. Ni gelaran bagi Aisyah. Perkahwinan dia dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan Rasulullah SAW pada bulan Syawal 3 tahun sebelum hijrah. Bila dia wafat tahun 58 hijrah pada usia 67 tahun. Ni Sayyidatina Aisyah. Seterusnya kita tengok di sebelah Sayyidatina Fatimah, Ratu Syurga. Ni tajuk dia. Sayyidatina Fatimah, Ratu Syurga. Namanya Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anak Nabi kita. Fatimah. Gelaran dia Az-Zahra, yang bermaksud putih berseri-seri. Perkahwinan, dia berkahwin dengan Sayyidina Ali, dikurniakan 4 orang anak, iaitu Hasan, Husin, Zainab dan Ummu Kalsum. Kedudukan dalam keluarga merupakan puteri bongsu Rasulullah SAW dan Sayyidatina Khadijah, dia puteri bongsu, maknanya anak lah. Keislaman, kanak-kanak perempuan pertama menerima Islam, menerima Rasulullah Islam. Dia kanak-kanak pertama terima Islam daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila dia wafat 6 bulan selepas kewafatan Rasulullah SAW pada usia yang muda. Berapa tahun? Yes, 28 tahun. Muda. Seterusnya, yang terakhir Sayyidatina Sumayyah, Sayyidatu Syuhada, penghulu wati para syahid. Tu dia punya tajuk. Namanya Sumayyah binti Hubat. Status bekas hamba kepada Abu Huzaifah Al-Makhzumi. Ni kena ingat lah ni, Abu Huzaifah Al-Makhzumi. Perkahwinan, berkahwin dengan Yasir bin Amir, anaknya bernama Ammar. Ni dia. Kelebihan, wanita pertama yang mati syahid. Inilah wanita pertama mati syahid. Sedih kalau dengar cerita dia, kan? Kalau adik-adik dengar lagu Hijaz tu kan, Sumayyah, itu Ustaz minta nak sambungkan, lama pula. Adik-adik cari sendiri lagu tu, adik-adik hayati insya-Allah. Kemudian ini wanita pertama syahid. Keislaman, keluarga Sumayyah antara golongan terawal memeluk Islam. Ni Sumayyah, dia golongan pertama sekali peluk Islam, keluarga dia. Kewafatan, disula, Allahu Akbar, disula dengan tombak oleh Abu Jahal. Ustaz minta nak cerita lebih-lebih, adik-adik faham lah kalau orang tu disula macam mana keadaan dia, dan dia mati kerana disula itu. Allahu Akbar. Inilah wanita pertama syahid. Allahu Akbar. Kita tengok seterusnya dia. Ini sifat utama keempat-empat. Kita punya wanita suri teladan umat ni. Kita tengok yang pertama, Sayyidatina Khadijah. Dia ada 2 sifat utama. Pertama, seorang yang bijak dan pintar, bijak bertindak. Apa dia? Beliau merujuk seorang yang berilmu, iaitu Waraqah bin Naufal, serta memberi kata-kata semangat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika baginda menerima wahyu pertama di Gua Hira. Orang yang bijak bertindak. Bila Nabi balik daripada menerima wahyu di Gua Hira, Nabi pun menggeletar, dia selimutkan Nabi, dia pun datang tenangkan Nabi. Ini dipanggil bijak bertindak. Dia tak biar Nabi macam tu, dan dia terus bertindak. Apa lagi? Dia jumpa Waraqah bin Naufal untuk rujuk apa yang berlaku kepada Nabi ni. Ingat lagi Waraqah bin Naufal ni? Yes, dia yang bagi tahu bahawa Nabi adalah Nabi akhir zaman. Seterusnya, mempunyai semangat pengorbanan yang tinggi. Khadijah, dia ada satu semangat yang pengorbanan. Bila dia bersama dengan Nabi, dia masuk Islam, dia kekal dengan Islam, dia sanggup berkorban demi Islam. Apa dibuat? Banyak hartanya digunakan untuk membantu Islam pada awal Islam, sampai dia bankrupt. Bukan bankrupt, maksudnya sampai dia tak ada harta dah. Termasuklah keluarga Bani Hashim semasa dipulaukan oleh musyrikin Quraisy. Pada saat kematian beliau, kesemua hartanya telah dibelanjakan di jalan Allah. Tak ada harta terus, semua harta dibagi untuk Islam. Allahu Akbar. Padahal dia di antara orang yang kaya, sangat berjaya, sukses, sangat berjaya dalam perniagaan. Tapi last sekali tak ada dah, apa pun tak ada dah. Sampai last sekali ketika dia nak sebelum dia nak meninggal, sebelum dia nak wafat, dia beritahu, ambil rambut aku ni, tak ada apa dah, ambil rambut aku ni, kan, buat tali kuda. Allah, sampai macam tu sekali. Allahu Akbar. Itu Sayyidatina Khadijah. Kita tengok Sayyidatina Aisyah.
Sayyidatina Aisyah ada 3 sifat utama dia. Yang pertama dia boleh tengok yang Ustaz Mibulkan tu, cerdas dan pintar. Yang kedua sabar dan tabah. Yang ketiga pemurah dan lembut hati. Jom kita tengok satu persatu. Okey, yang pertama, Sayyidatina Aisyah mendapat didikan daripada ayah dia. Sebab tu poin yang pertama ni, cerdas dan pintar. Dia dapat sendiri daripada ayahandanya dan daripada Rasulullah SAW. Ayah dia siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Satu keturunan yang cantik, satu orang kata apa, sahabat kanan Nabi Muhammad SAW. Dua-dua dia dapat ilmu. Okey, beliau rajin bertanya dan selalu mengikuti majlis ilmu. Tengok sifat utama dia. Dekat cerdas dan pintar ni, nak berjaya, nak jadi cerdas, nak jadi pintar, rajin bertanya. Sebab tu adik-adik kena banyak tanya. Selalu mengikuti majlis ilmu, sangat suka menghadiri majlis ilmu. So adik-adik kena selalu cari benda-benda majlis-majlis ilmu untuk adik-adik hadiri. Sekarang boleh online, adik-adik online saja. Cuma pastikan guru adik-adik tu memang guru yang betul. Takut menyimpang pula. Kan? Okey. Mengikuti majlis ilmu Rasulullah SAW. Antara ilmu yang dikuasai oleh Aisyah ialah Al-Quran. Yang kedua hadis. Yang ketiga bahasa Arab. Yang keempat syair. Yang kelima perubatan. 5 ni dia dapat daripada ayah dia sendiri, Abu Bakar As-Siddiq, dan juga suami dia Nabi Muhammad SAW. Okey, tengok poin yang kedua, sabar dan tabah. Apabila difitnah oleh golongan munafik dalam peristiwa hadis Al-Ifk, okey, beliau berserah diri kepada Allah. Akhirnya turun ayat Al-Quran membersihkan Sayyidatina Aisyah daripada fitnah tersebut. Bila dia dapat, orang kata apa, satu ujian daripada Allah, iaitu fitnah daripada golongan munafik yang menunjukkan bahawa dia telah melakukan penzinaan dengan Safwan. Ni cerita panjang dia, adik. Ustaz merekahkan boleh? Okey. Dia nak pergi ke peperangan Bani Mustalik. Okey. Nak pergi perang tu. Macam biasa Nabi dia buat undian siapa isteri dia yang boleh ikut Nabi. Last sekali yang terpilih daripada undian tersebut ialah Aisyah. Masa dia ikut, dia duduk dalam tandu. Duduk dalam tandu, lepas itu tandu, tahu tandu? Orang duk angkat tu. Dia duduk dalam, sebab masa tu dah ada apa? Turun ayat hijab. Maksudnya kena jaga perempuan ni. Jadi duduk dalam tu. Bawa sampai satu tempat nak berehat. Sayyidatina Aisyah ni pergi nak buang air besar dia. Okey, bila dia patah balik, dia tengok rombongan nak pergi perang tu dah hilang, dah pergi dah. Jadi dia tinggal seorang kat situ. Dia duduk kat situ, dia pun tidur dekat situ. Rombongan ni dia ada satu orang namanya Safwan. Safwan ni ditugaskan untuk rombongan tadi tu untuk jaga belakang, kokot ada barang yang tertinggal dan sebagainya. Dia follow ikut belakang. Jadi masa dia follow ikut belakang, lah kali dia tengok Sayyidatina Aisyah, lalu dia suruh Sayyidatina Aisyah duduk atas unta dia. Jadi bila duduk atas unta, dia bawa Sayyidatina Aisyah sampailah pergi ke rombongan tersebut. Cerita panjang ni. Sampai ke rombongan tersebut, last sekali macam mana? Orang munafik nampak mereka berdua saja. Aisyah duduk atas unta, Safwan bawa unta, kan? Jadi dia kata semalam dia ayat-ayat sinis, orang panggil ayat-ayat fitnah. Semalam mereka berduaan ya. Semalam mereka berduaan. Cakap macam tu kan. Mereka berdua je ke? Macam tu. Allahu Akbar. Jadi adik-adik, daripada sinilah timbulnya fitnah. Allahu Akbar. Sampai Nabi Muhammad pun rasa tak sedap badan. Sampai Nabi Muhammad pun rasa tak sedap badan bila tengok fitnah macam ni, mencalarkan maruah. Jadi turunlah ayat last sekali membersihkan Aisyah. Maksudnya janganlah kita fitnah Aisyah, dan Allah Ta'ala sendiri mengatakan bahawa ini adalah fitnah. Nanti kita tengok ayat Quran dia. Okey, seterusnya, pemurah dan lemah lembut. Pemurah dan lembut hati. Sayyidatina Aisyah sangat dermawan, suka bersedekah. Apa sahaja yang ada di tangannya. Beliau pernah memberikan sebiji kurma kepada seorang wanita bersama 2 orang anaknya, sedangkan itulah sahaja makanan yang beliau ada. Ni sifat pemurah dan lembut hati. Allahu Akbar. Okey ya. Ini senang faham. Orang pemurah ni. Bagus. Alhamdulillah. Okey, sekarang kita tengok Sayyidatina Fatimah. Sayyidatina Fatimah, anak Nabi kita ni, kasih dan taat kepada ayahanda. Kita tengok yang bold tu, kasih dan taat kepada ayahandanya. Yang kedua, sifat utamanya redha dan tabah terhadap perkara yang berlaku kepada anggota keluarganya.
Jadi ni 2 poin sifat utama Sayyidatina Fatimah, membezakan di antara 2 lagi sebelum ni yang Ustaz Mi cerita. Okey, kita tengok satu persatu. Kasih dan taat kepada ayahanda tu macam mana? Selain menyokong usaha dakwah, beliau juga mengurus makan dan minum ayahandanya selepas kematian ibunya, sehingga digelar Ummu Abiha, yang bermaksud ibu kepada ayahnya. Allah, sampai dapat gelaran Ummu Abiha. Nampak? Maksudnya ibu kepada ayahandanya. Maksudnya dia sangat menjaga ayahnya selepas sahaja kematian maknya. Kemudian kita tengok redha dan tabah terhadap perkara yang berlaku kepada anggota keluarganya. Macam mana tu? Sayyidatina Fatimah redha dengan dugaan yang dihadapi oleh Rasulullah SAW dan tabah menghadapi kehidupan serba kekurangan. Dia orang susah. Bak Ali ni dia selalu jihad fisabilillah. Dia selalu pergi berdakwah, dia selalu pergi perang. Ni Ali. Jadi rumah tangga ni banyak Fatimah sendiri yang buat semua. Dia yang buat gandum. Kalau adik-adik dengar cerita tentang Fatimah, dia yang tanam gandum, dia yang proses gandum dan sebagainya. Semua bawah dan Fatimah, sebab suami dia orang penting dalam agama, selalu pergi berdakwah, selalu pergi berperang. Allah. Jadi orang ni orang susah. Fatimah ni orang susah. Okey, nanti kita tengok bila dia minta pembantu rumah, Nabi kata jangan, ada yang lebih baik. Nanti kita tengok apa dia. Okey, jadi dia ni orang yang tabah. Orang yang tabah, memang orang yang paling tabah. Inilah dia. Orang susah, jaga anak dan sebagainya. Okey, seterusnya sifat utama yang keempat ialah Sayyidatina Sumayyah. Sayyidatina Sumayyah ni apa dia pula? Kesabaran yang tinggi dalam mempertahankan akidah Islam. Ni Sumayyah yang terakhir. Okey, dia ada satu saja. Sebab apa? Sebab dia adalah syuhada. Okey. Kesabaran yang tinggi dalam mempertahankan Islam. Yang pertama, Sumayyah dan anggota keluarganya diseksa dengan kejam di tengah kepanasan padang pasir. Sumayyah dan keluarganya dipaksa untuk kembali kepada agama asal mereka, tetapi mereka tetap beriman kepada Allah. Dipaksa oleh tuan mereka. Dan last sekali apa jadi? Sumayyah akhirnya mati diseksa oleh Abu Jahal, manakala suaminya syahid akibat diseksa. Allahu Akbar. Ini yang berlaku kepada keluarga Sumayyah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yang paling menyedihkan, dah diseksa kemudian disula sehingga mati oleh Abu Jahal. Allahu Akbar. Okey, yang kedua, Ammar. Ammar ni anak dia, terus bertahan walaupun diseksa dengan pelbagai cara, sehingga akhirnya dia terpaksa berpura-pura mengikut kehendak kafir Quraisy. Boleh ke berpura-pura mengikut kehendak kafir Quraisy? Boleh. Nanti kita tengok ayat Quran yang menceritakan tentang kalau kita dipaksa, kita boleh berpura-pura untuk menjadi orang bukan Islam, mengikut kehendak kafir, orang kafir. Okey, kita tengok ya. Okey. Sekarang kita tengok seterusnya, iaitu sumbangan keempat-empat suri teladan umat ini. Okey? Tengok yang pertama, Sayyidatina Khadijah. Apa sumbangan dia? Adik-adik tumpukan pada yang Ustaz Bol tu. Sayyidatina Khadijah sentiasa bersama dengan siapa tu? Dengan suaminya yang tercinta. Beliau memberi sokongan penuh dalam semua tindakan Rasulullah SAW sewaktu di Gua Hira. Apa yang berlaku pada Nabi selepas Nabi dapat wahyu itu, dia sokong sungguh-sungguh. Nanti kita tengok ayat yang dikeluarkan oleh Sayyidatina Khadijah yang menunjukkan dia sokong sungguh suami dia. Yang kedua, Sayyidatina Khadijah menjadi pendorong dan penyokong perjuangan Rasulullah SAW menyebarkan dakwah Islam. Pendorong dan penyokong. Dengan adanya dia, maka orang lain jadi segan nak buat apa-apa kat Nabi. Sebab dia, Nabi itu adalah suami kepada Sayyidatina Khadijah. Sebab dia golongan bangsawan ni, Khadijah ni, seorang peniaga yang sukses, hebat. Jadi orang jadi segan nak buat apa-apa kat Nabi. Jadi inilah yang menjadikan Khadijah pendorong dan penyokong perjuangan Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, Sayyidatina Khadijah ni adik-adik telah membelanjakan semua hartanya untuk Islam. Beliau membantu orang-orang kesusahan dengan hasil perniagaannya. Habis duit dia untuk Islam. Allahu Akbar. Itu Sayyidatina Khadijah yang pertama. Yang kedua, kita tengok Sayyidatina Aisyah, isteri Nabi Muhammad SAW. Lepas Khadijah meninggal dunia, Nabi kahwin dengan Aisyah. Tengok apa jadi. Apa yang ada pada Aisyah, apa sumbangan Aisyah. Kerana dia tu tadi cerdik, pintar, cergas, suka bertanya, suka dalam majlis-majlis ilmu, dia berjaya meriwayatkan tidak kurang daripada 2210 hadis. Ini kena ingat ada soalan. Okey, Rasulullah SAW dalam pelbagai bidang. Okey, yang kedua,
tempat rujukan para sahabat dan umat Islam selepas kewafatan Rasulullah SAW, terutama dalam hal kewanitaan dan kekeluargaan. Jadi bab keluarga, bab hal kewanitaan, para sahabat ni suka rujuk, memang rujuk dekat Sayyidatina Khadijah sebab dia dekat dengan Sayyidatina Aisyah sebab dia yang paling dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hal-hal wanita, hal-hal keluarga, mereka selalu mengikut ataupun merujuk kepada Sayyidatina Aisyah. Yang ketiga, pakar. Pakar maksudnya hebat dalam bidang tertentu. Pakar dalam pelbagai bidang ilmu, antaranya termasuklah ilmu Quran, ilmu hadis, ilmu fiqh, terutamanya jadi fiqh kewanitaan, bahasa Arab dan syair. Fiqh kewanitaan, bab haid, bab wiladah, yang bab-bab perempuan ni, semua orang akan rujuk kepada hadis ataupun perkara agama daripada Sayyidatina Aisyah ini. Dalam bahasa Arab dia cukup pakar, dalam syair dia cukup pakar. Okey, tu Sayyidatina Aisyah. Siapa? Aisyah, isteri Nabi. Okey, kita tengok Sayyidatina Fatimah, anak Nabi kita. Yang pertama, apa yang disumbangkan pendorong kepada Rasulullah SAW ketika ditentang oleh kafir Quraisy. Banyak mendorong bagi nasihat, bagi sokongan kepada ayah dia sendiri. Yang kedua, mengambil berat terhadap ayahandanya dengan memberi khidmat bakti dan menyediakan keperluan harian. Sampai gelar apa tadi yang Ustaz Mi cerita sebelum ni? Ya, Ummu Abiha, ibu kepada ayahnya. Sampai digelar begitu sebab dia sangat prihatin dengan ayah dia, khususnya dalam bab menyediakan keperluan harian. Dia ganti mak dia yang dah meninggal tu, Khadijah. Okey, yang ketiga, berjaya mendidik anak-anak menjadi muslim yang soleh. Dua anak-anak dia semua jadi soleh dan solehah, insya-Allah. Okey, kita tengok seterusnya Sayyidatina Fatimah. Sayyidatina Fatimah. Kita tengok seterusnya Sayyidatina Sumayyah. Sumayyah ni apa pula dia beri untuk Islam? Kita tengok yang pertama, menjadi contoh dalam mempertahankan agama Islam. Ada orang Islam yang sanggup mati demi Islam. Antaranya, syuhada yang pertama ini, namanya Sayyidatina Sumayyah. Dia sanggup mati. Orang suruh keluar Islam, aku takkan keluar Islam. Nak buat apa, buat dah. Sampai mati pun sanggup. Allah, ni contoh dia. Okey, sanggup menggadai nyawa demi Islam. Dah kali mati, disula oleh Abu Jahal. Allahu Akbar. Yang ketiga, memberi imej yang baik dalam memperjuangkan akidah Islam. Nak menunjukkan bahawa kita ni dengan Islam, bila kita dah masuk Islam, pegang Islam dengan sungguh-sungguhnya. Jangan sekali-kali kita jadikan Islam ini diremeh-remehkan. Kita perjuangkan sampai ketitisan darah yang terakhir. Ini yang diajar daripada Sayyidatina Sumayyah. Okay, adik-adik, inilah 4 perkara yang adik-adik boleh bezakan sumbangan-sumbangan 4 suri tauladan ini, insya-Allah. Okay, adik-adik, cantik. Kita teruskan adik-adik. Okey, iktibar. Daripada iktibar, kita tengok iktibar pula daripada 4 suri tauladan kita ni. Kita mulakan dengan Sayyidatina Khadijah. Adik-adik boleh tengok yang Ustaz Mi bold agar adik-adik dapat menguasai dengan baik. Okey. Bila iktibar, kita kena mulakan dengan kita hendaklah apa? Kita hendaklah bertindak dengan bijak sebagaimana Sayyidatina Khadijah. Apa saja perbuatan kita, bertindaklah dengan bijak, jangan ikut hawa nafsu. Gunakan akal kita. Okey, yang kedua, menderma harta di jalan Allah. Ini iktibar dia. Jadi hidup kita kena banyak derma harta jalan Allah. Itu adalah contoh untuk kita mendapat bahagian yang besar di hari akhirat. Yang ketiga, suka membantu. Ini sikap yang perlu kita contohi. 4, istiqamah memperjuangkan agama Islam. Yang kelima, sentiasa menyokong anggota keluarga yang berdakwah di jalan agama Allah. Kalau dalam keluarga kita ada orang yang menjadi tentera-tentera Allah, berdakwah di jalan Allah, sokong habis-habisan. Ini yang berlaku, ini yang ditunjukkan oleh Sayyidatina Khadijah. Okey, kita tengok Aisyah, isteri Nabi. Kita hendaklah, mulakan kita hendaklah belajar bersungguh-sungguh. Sebab sinonim yang Sayyidatina Khadijah ini ialah dia pintar dan cerdas, suka bertanya, suka datang majlis ilmu. Jadi inilah poin dia, belajar bersungguh-sungguh sehingga menjadi pakar dalam bidang yang dipelajari. Kerana belajar bersungguh-sungguh, menguasai ilmu-ilmu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, sehingga dia menjadi pakar dalam bidang yang dia pelajari.
Yang kedua, bersabar dan berdoa serta berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Berlaku apa pada Sayyidina Aisyah tadi? Ya, hadisul ifki. Dia difitnah, lah kali dia sabar, dia berdoa pada Allah sehingga Allah Taala turunkan ayat bahawa dia telah difitnah, membersihkan nama dia 100%. Yang ketiga, bersedekah dan suka membantu. Ni yang tadi je. Walaupun dia ada korma je, itulah satu-satunya makanan dia bagi pada orang yang memerlukan. Dia berlapar tak apa. Allahu Akbar. Ini satu contoh yang baik untuk kita contohi. Iktibar seterusnya ialah Sayyidatina Fatimah. Apa yang berlaku, apa yang kita dapat ambil iktibar daripada anak Nabi ini? Yang pertama, menjadi anak yang soleh dan solehah. Allah menyediakan makanan, menyediakan keperluan. Ayah dia, Ummu Abiha, diberi gelaran kepada dia, ibu kepada ayah dia. Allahu Akbar. Jadi kita kena jadi anak yang soleh dan solehah. Yang kedua, berbakti kepada ibu bapa di rumah. Apa saja, setiap hari mesti minta ayah, apa yang saya boleh khidmat untuk ayah, mak, apa yang saya boleh khidmat untuk mak. Ni kita dapat ambil iktibar daripada Sayyidatina Fatimah. Yang ketiga, mendorong mewujudkan keluarga yang mentaati Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dibuat oleh Fatimah dalam keluarga dia sehingga dia dapat membentuk anak-anak dia yang soleh dan solehah. Last sekali, Sayyidatina Sumayyah. Sumayyah, kita hendaklah menghargai akidah dan iman. Bila dapat agama Islam ni, kita hargai adik-adik. Peganglah sungguh-sungguh, belajarlah sungguh-sungguh sampai kita sayang Islam ni, sampai kita sanggup mati demi Islam. Yang kedua, memelihara iman daripada perkara yang boleh merosakkan. Jadi kita kenali orang-orang yang boleh menyesatkan kita. Pergaulan kita, pastikan pergaulan dengan orang-orang yang soleh dan solehah agar akidah kita tidak rosak. Okey, kita kena pelihara. Yang ketiga, tegas menegakkan kebenaran. Allahu Akbar. Bila kita dah pegang Islam, kita dah pegang akidah Islam, pegang sungguh-sungguh, sampai tegas dengan apa saja perkara yang boleh merosakkan akidah kita. Tegas. Tegas sebagaimana Sumayyah sampai sanggup mati dalam Islam, kerana Islam. 4, bercita-cita untuk mati syahid. Inilah yang mahal dalam Islam, mati syahid. Orang dulu dia berperang bukan untuk hidup, berperang untuk mati. Berperang untuk mati. Mati apa? Mati syahid. Sebab jalan pintas untuk masuk ke syurga, mati syahid. Okey adik, faham? Cantik. Inilah 4 iktibar, 4 Sri Kandi kita ataupun 4 wanita suri teladan umat yang kita boleh ambil iktibar daripada kisah-kisah mereka seperti mana yang Ustaz Mi paparkan ini, insya-Allah. Okey, seterusnya adik-adik, kita pergi kepada spektrum ilmu. Kita go through satu persatu. Yang pertama sekali, spektrum ilmu bagi Sayyidatina Khadijah. Tengok kata-kata Sayyidatina Khadijah yang menenangkan hati ketika Rasulullah SAW menerima wahyu pertama. Ingat lagi, antara sifat utama Sayyidatina Khadijah ini ialah dia bijak bertindak. Jadi apakah tindakan dia bila Nabi Muhammad balik daripada menerima wahyu yang pertama? Apa dia buat? Dia kata, bergembiralah. Demi Allah, dia tidak akan merendahkanmu. Engkau menjalinkan silaturahim, jujur dan amanah, menanggung anggota keluarga yang kekurangan, menjamu para tetamu dan membantu orang yang ditimpa musibah. Engkau orang baik. Takkan Allah Ta'ala nak buat sesuatu yang buruk untuk kamu. Dia tenangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dipanggil tindakan yang bijak. Okey, yang kedua, ini muttafaqun alaih hadis dia daripada Ali radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik wanita pada zamannya ialah Maryam binti Imran dan isteri dia Khadijah binti Khuwailid. Tak ada orang yang lebih baik daripada Khadijah binti Khuwailid. Sampai isteri dia Aisyah pun cemburu apabila Nabi selalu menyebut-nyebut Khadijah. Sikit-sikit Khadijah, sikit-sikit Khadijah, sampailah Aisyah cemburu. Menunjukkan bahawa Nabi Muhammad SAW sangat sayang Khadijah ni. Menunjukkan bahawa Khadijah adalah sebaik-baik wanita. Zaman Nabi susah adik-adik. Bayangkan masa tu Nabi susah, Nabi bukan ada apa. Khadijah bagi kekayaan dia pada Nabi untuk sokong Nabi dalam dakwah. Bayangkan macam mana Nabi tak sayang dia. Allahu Akbar. Benarlah kata Nabi Muhammad SAW, sebaik-baik wanita pada zamannya ialah Maryam binti Imran, iaitu mak kepada Nabi Isa, dan Khadijah binti Khuwailid, isteri Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita tengok spektrum ilmu bagi Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha.
Okey, inilah ayat surah An-Nur ayat 11 yang membersihkan nama Sayyidatina Aisyah daripada fitnah. Ustaz Mi dah cerita kan bagaimana Sayyidatina Aisyah ni difitnah, ada skandal dengan Safwan, yang merupakan orang yang menjaga barisan rombongan di belakang. Dia nak cover tengok kalau ada orang tertinggal barang, ada orang yang tertinggal ataupun sesat, dia akan cover semua tu. Tiba-tiba dia difitnah pula pada Aisyah sehinggalah Allahu Akbar, sehinggalah dia difitnah dan Nabi sendiri pun jadi saksi. Sehinggalah Allah Ta'ala membersihkan Sayyidatina Aisyah dengan ayat Quran ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum likulli imri'in minhum maktasaba minal itsm والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. Sadaqallahul azim. Maksudnya sesungguhnya orang-orang yang membawa berita dusta. Allah Ta'ala terus jelaskan. Ni berita dusta. Sebab tu ifki ni maksudnya menyeleweng. Bukan betul pun, benda tu dah betul. Maksudnya Aisyah tu dia orang baik, dia takkan buat benda tu. Kenapa kamu nak menyeleweng? Kenapa nak menyeleweng ikut jalan lain ni? Itu ialah segolongan, berita dusta itu ialah segolongan daripada kalangan kamu. Orang munafik tadi yang mendustakan. Siapa nama dia? Abdullah bin Ubay. Dialah yang memfitnah Sayyidatina Aisyah ini. Janganlah kamu mengangkat berita yang dusta itu buruk bagi kamu, bahkan berita itu baik bagi kamu. Setiap seorang antara mereka akan beroleh hukuman sepadan dengan kesalahan yang dilakukannya itu. Inilah ayat yang membersihkan Sayyidatina Aisyah daripada fitnah. Okey, yang kedua, ini yang tadi iktibar kan, iktibar daripada Sayyidatina Aisyah. Dia berdoa bila dia tahu dia difitnah, dia berdoa, dia serah pada Allah, dia tak ada tempat mengadu selain daripada berdoa pada Allah dan sabar. Itu dia punya pengajaran daripada Sayyidatina Aisyah. Jadi kita kena macam tu. Apa-apa musibah datang pada kita, kita kena berdoa, sabar. Berdoa, sabar sehinggalah Allah Ta'ala mendatangkan pertolongan kepada kita, sebagaimana yang berlaku kepada Sayyidatina Aisyah, insyaAllah. Okey, yang kedua, Urwah berkata bahawa Sayyidatina Aisyah yang bermaksud, Urwah berkata kepada Sayyidatina Aisyah yang bermaksud, ilmu pengetahuan yang luas tidak menghairankan saya kerana dirimu isteri Rasulullah SAW dan anak kepada Abu Bakar. Riwayat Ahmad. Betul lah, antara sifat utama Sayyidatina Aisyah apa dia? Dia pintar dan cerdas. Kenapa dia pintar dan cerdas? Sebab dia suka bertanya. Sebab apa kemudian dia suka hadir ke majlis-majlis ilmu? Ni sifat utama dia yang menyebabkan dia jadi orang yang pintar dan cerdas, cerdik, menguasai banyak ilmu. Dan lebih utama lagi bila dia itu isteri Nabi Muhammad SAW dan dia juga merupakan kepada anak Abu Bakar As-Siddiq yang merupakan sahabat kanan Nabi Muhammad SAW. Jadi tak hairanlah dia merupakan orang yang ilmu pengetahuan yang luas, menjadi pakar rujuk, orang rujuk dekat dia, terutamanya hal-hal kewanitaan dan kekeluargaan. Okey, seterusnya. Okey, spektrum ilmu Sayyidatina Fatimah. Kita tengok Sayyidatina Fatimah ini kehidupan yang penuh kekurangan. Fatimah ni dia ada satu kehidupan penuh kekurangan. Macam mana Ustaz Mi bagi tahu tadi, Ali dia suka pergi berdakwah, dia pergi berperang, jadi dia tak ada masa sangat duduk dengan Fatimah dan juga anak-anaknya. Jadi Allahu Akbar. Jadi Fatimah ni kena berusaha keras. Dia tanam gandum sendiri, dia proses gandum, dia jaga anak-anak. Susah. Lain kali Fatimah jumpa, tengok, pada suatu ketika Sayyidina Ali meminta Fatimah radhiyallahu anha berjumpa Rasulullah SAW untuk mendapatkan pembantu rumah. Nasihat baginda. Dia minta Nabi pembantu rumah sebab dia teruk kan. Dia tak larat nak buat. Tapi Nabi nasihat baginda, inginkah kamu berdua aku tunjukkan perkara yang lebih baik daripada pembantu rumah? Bukan aku tak boleh bagi pembantu rumah ni, boleh aku bagi, tapi ada yang lebih baik. Yang kamu susah ni, hari akhirat ni lebih baik. Apa dia? Maka sebelum tidur bacalah Allahu Akbar, Subhanallah dan Alhamdulillah sebanyak 33 kali. Ini lebih besar daripada aku bagi kamu pembantu rumah. Allahu Akbar. Nabi tetap tak bagi pembantu rumah.
Sebab apa? Segala penat lelah kita dalam kehidupan ini, susah payah kita dalam kehidupan ini, Allah Ta'ala akan ganjarkan pahala besar di hari akhirat. Itu yang Nabi nak kepada anak dia Fatimah dan juga menantu dia Sayyidina Ali. Okey, yang kedua, sifat cakna Fatimah Rasul radhiyallahu anha terhadap ayahandanya. Ni sifat utama Yang tadi dia ni orang kata apa, cakna dengan ayah dia. Jadi anak yang solehah bagi ayahnya, sehingga digelar apa tadi sekali lagi, Ummu Abiha. Okey, pada suatu hari ketika Rasulullah SAW sedang sujud menunaikan solat di Kaabah, orang musyrikin telah meletakkan uri unta di atas badan baginda. Ni di antara jahatnya orang musyrikin Quraisy waktu tu. Nabi tengah sujud letak uri unta yang busuk tu. Allahu Akbar. Lalu Fatimah membersihkan baginda daripada kotoran tersebut. Cakna dia cukup jaga ayah dia, keperluan ayah dia sebagainya. Sampailah orang musyrikin buat apa-apa kat ayah dia, dia akan cakna, dia akan terus pergi untuk bersihkan kotoran berupa uri unta tadi. Okey, bawah tu ini dalam buku teks, Ustaz Mi ambil balik. Okey, dia ada macam orang kata apa, nak bagi kita ingat, cara mudah nak ingat. Alif bata. Alif bata. Alif tu apa? Alif Ummu Abiha. Ummu Abiha tu apa? Fatimah menjaga makan minum ayahnya. Gelaran kepada Fatimah Ummu Abiha. Apa maksud tadi? Ibu kepada ayahandanya. Okey. Iaitu Fatimah menjaga makan dan minum ayahnya. Keperluan ayah dia semua diselesaikan. Itu alif. Ba pula bongsu. Alif Ummu Abiha, ba bongsu. Jadi Fatimah ni siapa? Fatimah ni anak Nabi yang bongsu sekali. Anak yang terakhir. Dan last sekali ta. Ta maksud tabah. Tabah maksudnya tabah menghadapi dugaan hidup. Orang susah, orang susah minta membantu rumah, Nabi tak bagi membantu rumah, bahkan Nabi bagi yang lebih baik, iaitu sebelum tidur. Kita kena amal lah. Sebelum tidur bacalah Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah 33 kali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kita baca Subhanallah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali. Okey, cantik. Okey, habis yang tu. Okey, yang terakhir, spektrum ilmu bagi Sayyidatina Sumayyah. Kita dah tahu dah Sayyidatina Sumayyah ni apa dia. Dia ni syuhada, perempuan yang pertama syahid. Okey, dia mempertahankan akidah. Kita dah cerita dah sebelum ni. Jadi, spektrum ilmu dia, bila Nabi Muhammad SAW nampak melihat keluarga Yasir diseksa di kepanasan terik itu, Allahu Akbar. Lalu Nabi Muhammad SAW bersabda daripada Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Sabran ya ala Yasir, fa inna mau'idakumul jannah." Bersabarlah keluarga Yasir, sesungguhnya tempatmu syurga. Tu doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua, sebagaimana Ustaz Mi janji tadi sebelum ni, Ustaz Mi beritahu apa? Ustaz Mi kata ruksah dalam pernyataan iman ketika ditindas yang berlaku kepada anak kepada Sumayyah, iaitu Ammar. Dia last sekali bila dipaksa untuk mengikut kehendak kafir Quraisy, last sekali dia ikut kehendak kafir Quraisy. Dia tak jadi macam mak dia sampai mati. Tak. Adakah ini dibolehkan? Ya, boleh. Tengok ayat dia, surah An-Nahl ayat 106. Okey. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Man kafara billahi min ba'da iman. Okey, sekali lagi. Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil imani walakin man syaraha bil kufr ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. Sadaqallahul azim. Maksudnya, sesiapa yang kufur kepada Allah sesudah ia beriman, maka baginya kemungkaran dan azab dari Allah, kecuali orang-orang yang dipaksa. Tengok Ustaz Mibul tu, kecuali siapa? Orang-orang yang dipaksa. Jadi kalau kita dipaksa untuk melakukan kufur, maka dibolehkan. Ada rukhsah, ada kelonggaran dalam Islam. Sedangkan hati dengan syarat, sedangkan hati tenang, tentram dengan iman. Hati tetap beriman pada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi inilah spektrum ilmu Sayyidatina Sumayyah. Alhamdulillah. Sekadar itu adik-adik, mungkin agak panjang, adik-adik boleh ulang-ulang balik, tengok balik kan, supaya adik-adik dapat faham, dapat hafal, dapat kuasai dengan baik. Dan untuk menguasai lebih cantik, lebih mantap, lebih kukuh, jangan lupa jawab 25 soalan kuis di deskripsi, disediakan khas untuk adik-adik. Tekan link dan jawab semua soalan itu. Boleh adik-adik? Cantik. Okey. Dan jangan lupa adik-adik, sebagai sokongan adik-adik pada Ustaz Mi, dan kita dapat berjumpa lagi dengan cara adik-adik subscribe channel Ustaz Mi ini dan share-sharekan dengan kawan-kawan agar pahala mengalir. Bukan saja mengalir pada Ustaz Mi, juga mengalir kepada adik-adik. Sebab mandalla ala khair, siapa yang menunjukkan suatu kebaikan kepada orang, maka dia akan dapat juga pahala itu. Allahu Akbar. Jadi tahniah semua. Kita jumpa lagi pada masa-masa yang akan datang, insya-Allah. Assalamualaikum, jazakumullah khairan.